Jangan tengok orang Melayu saja masuk dalam apa orang kata kabinet dan sebagainya. Okay, saya komen lah. Semalam saya kata kita tengok meritokrasi sebenarnya. Tapi dalam masa kita tengok meritokrasi, kita juga jangan tengok kaum. Dan ini antara kejayaan Singapura sebenarnya dalam dia nak membentuk negara dia. Saya terdengar ada seorang, think dia bekas, saya tak ingatlah siapa dia. But one Indian guy daripada Singapura, dia cerita. Apakah kejayaan Singapura? Okay, kalau kita nak cerita Singapura ni tuan-tuan, dia kalau dalam Transparency Index, indeks ketelusan dan negara yang dianggap sebagai negara maju dan orang kata boleh bersaing dan sebagainya, Singapura memang top lah. Tak ada siapa boleh menafikan termasuk walaupun dia guna Singapura sebagai contoh Melayu yang ditindas katanya, walaupun pengurusi atau presiden Singapura itu orang Melayu. Tak apalah. Kita nak cerita macam ni. Dia cerita ada 3 benda. Singapura mengamalkan 3 benda ni sehingga menyebabkan Singapura tu boleh maju sebagaimana dia nak. Dan benda ni dimulakan oleh pimpinan awal dia dahulu. Sewaktu keluarnya dia daripada Malaysia 1965, dia bukan dikeluarkan sebenarnya, dia bukan keluar, dia dikeluarkan. Tak apalah, itu ada perdebatan dalam sejarah. Tapi masa dia keluar tu, dia mengamalkan 3 benda. Dipanggil MPH. Pertama, meritokrasi. Apa itu meritokrasi? Dia melihat bahawa apa sahaja position, pegangan, kedudukan, jawatan, hendaklah berdasarkan kepada kelayakan. Bukan kepada keturunan, bukan kepada bangsa, bukan kepada agama, tapi kepada kelayakan. Engkau layak, maka engkau layak untuk memegang jawatan tersebut dalam kedudukan dan position tersebut. Itu meritokrasi. Meritokrasi ni menilai seseorang berdasarkan kepada kelayakan dia. Singapura mengamalkan benda ni. Kedua, pragmatik. MPH. P itu pragmatik. Pragmatik ni secara umumnya ataupun secara kasarnya maksud dia quote ada satu kata-kata pemimpin daripada China, dia kata, whether it's a white cat or whether it's a black cat, it does not matter. What matter is how many mice can it caught. Tak kisahlah dia kucing putih ke, dia kucing hitam, itu tak penting. Yang penting berapa ekor tikus dia boleh tangkap. Pragmatik juga maksudnya melihat kepada reality. Looking at the reality semasa. Kita lihat bahawa secara realitinya apa bidang tugas yang boleh dilakukan. Itu satu. Kedua, adakah Singapura ni totally capitalist? Tak juga. Adakah Singapura ni totally socialist? Tak juga. So, Singapura dia akan ambil pragmatik. Apa yang praktikal? Apa yang praktikal? Kalau kapitalism itu praktikal, dia akan ambil kapitalism, elemen yang bagus. Socialism itu bagus, dia akan ambil socialism, elemen yang bagus. Kemudian dia mix. Kita ambil contoh, apa orang kata, bila Singapura memperkenalkan antara lainnya adalah, National Housing Board dia. Perumahan rakyat dia. Kan? Perumahan rakyat. Di mana rakyat Singapura tidak mesti akan dapat rumah. Kalau yang tak mampu lah. Kalau yang mampu dia nak beli rumah sendiri, itu terpulang pada dia. Tapi bagi yang tidak mampu, mereka boleh apply. Dan mampu ni tuan-tuan, tak semestinya B40, dia tak ada, I think dia tak ada kategori itu. You nak apply je lah. Cuma rumah dia bukan banglo lah. Kan rumah dia tak adalah besar sebab tanah dia pun tak besar. Tetapi you boleh apply. So itu socialism. Kan? Pure capitalism dia tak akan letak macam tu. Socialism adalah government interfere dalam menentukan beberapa perkara. Kita contoh ambil PKP dahulu, government interfere dalam membantu rakyat. Sebab itu Singapura antara yang tinggi spend daripada GDP dia spend untuk bantu rakyat sewaktu PKP. Antara yang tinggi. That's why masa 2 tahun COVID, GDP saving, maksudnya simpanan GDP daripada rakyat Singapura tak menurun, malah menaik. Malaysia menurun disebabkan oleh COVID. Tetapi Singapura menaik kerana mereka ada simpanan. So itu 2, pragmatik. So mana socialism yang bagus dia ambil, mana kapitalism bagus dia ambil, dia combine. Dia tak strict sangat kepada satu sistem. Dan yang ketiga, dan ini paling susah kata orang tersebut, MPH tadi, meritokrasi, MP itu adalah pragmatik, yang ketiga honesty, kejujuran. Yang ni dia kata paling susah. Dia bagi satu cerita, ada satu kisah dekat Singapura, timbalan menteri di Singapura ni dia pergi overseas. Bila dia orang kaji, dia kata dia pergi overseas, dia dapat tajaan daripada sebuah syarikat. Dia balik Singapura, kena tangkap, masuk jail. Bila siasat-siasat, dia pergi overseas, dia dapat tajaan sebuah syarikat yang dia luluskan projek, taja dia pergi overseas, pergi bercuti. Balik Singapura, tangkap, strip off, masuk jail.
disebabkan oleh kejadian itu, ramai menteri lepas tu, okey, Singapura ni tak main-main ni. Kan, dia kena hati-hati. And that is why, kenapa Singapura boleh... Adakah Singapura sempurna? Tidak. Dia banyak juga kekurangan. Ramai juga orang Singapura komplain pasal Singapura. Saya tahu. Tak adalah Singapura ni sempurna. Mana ada negara dunia ni sempurna lah. Tetapi, tuan-tuan, ada benda yang diorang buat yang kita boleh belajar. Life is about struggle. Itu je. Kalau kita kejayaan yang sebenar, there is no such thing as success. Tak ada istilah sebenar success. It's just milestone. Kita sebenarnya mencapai milestone. Sebab contohnya kita kata aku nak jadi kaya. Pop, kita jadi kaya. Itu bukan kejayaan. Itu just a milestone. So kita kena find another milestone atau goals kita. Dan dalam mencapai milestone tu dia akan ada struggle. Dan kadang-kadang kita berjaya, kadang-kadang kita gagal. That is why saya punya falsafah, saya kata there is no such thing as success. The only real success bila kita dah mati nanti. Itu real success, syurga atau neraka. Itu kejayaan yang sebenar. Dekat dunia ni, it's all about milestone towards achieving that end success. And dalam kita nak mencapai itu, dia akan ada struggle. Kita akan ada struggle kita. Struggle inilah sebenarnya yang akan mendidik kita untuk jadi someone better. Kan, kalau kita live kat sini tak boleh, dia sekat, kita masuk kat sini. Kita belajar ni, orang tak tengok, kita masuk sini. Kita gagal kat sini, kita naik. Kita tak dilantik jawatan ini, tak apa. Kita teruskan usaha. Dan kalau kita faham bahawa matlamat kita bukannya short term goals tu. Kalau kita faham permainan kita ni bukan short term goals, kejayaan itu bukan diukur dengan berapa jawatan, berapa gaji dan sebagainya. Itu cuma milestones. If you achieve a milestone. But not the real goal. Kan? The real objective of life. Belum. Satu noble cause yang besar. Of course, noble cause yang besar kita nak masuk syurga lah. Itu of course lah. Tetapi noble cause di dunia ni yang besar. Kita nak tengok negara yang lebih baik. Kita nak tengok reformasi yang lebih baik. Kita nak tengok benda-benda yang macam tu yang besar. So, bila itu berlaku, no matter what happen kepada kita, it does not matter. Dan kita kena faham, kita ni hanyalah a speck of dust. Kita ni hanyalah satu butir debu di atas satu lembaran sejarah yang amat besar. Dan kita ni tak ada nilai apa-apa. Tetapi, kita contribute kepada lembaran tersebut. Kalau kita nak. Kenapa ramai yang berpelajaran tinggi tak berani pergi ke depan? Mana kita ramai yang tak berpelajaran tinggi yang berani nak menonjolkan diri. Saya kata, bukan berpelajaran tinggi itu tak nak. Saya seram. Saya tahu mereka nak bersama dengan perjuangan ini. Tapi dalam masa sama, they have a lot of things to lose. And it's not their fault. It's okay. Itu masing-masing punya pegangan dan pendirian dan kehidupan. Yang kita tak boleh nak judge. Seorang kawan ni, Suwardi, aku ni support kau lama dah. Tapi aku nak tekan butang like pun tak berani. Semua orang ni dia ada peranan, dia ada level, dia ada tempat, dia ada kedudukan. Yang penting, paling kurang, sebab itu Rasulullah SAW sebut dalam hadis dia kan, kalau tengok satu kemungkaran, kalau ada kekuatan, cegah dengan tangan. Kalau tak ada kekuatan, cegah dengan lisan. Kalau tak ada kekuatan, paling kurang cegah dengan hati. Maksudnya kita tak redha dengan perbuatan tersebut. Paling kurang tak redha, watch live. Itu paling kurang. Paling kurang. Sebab mungkin ada ni, ada tu, ada kekangan, nanti orang maki kita dan sebagainya, kita takut. So itu banyak yang datang sokong kita ni, yang awal-awal lah, yang betul berjuang. Kebanyakannya they have nothing to lose. Macam saya lah. I have nothing to lose, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bagi saya kehidupan saya sederhana. Makan apa yang ada, pakai apa yang ada. And that is enough for me. Dan juga enough untuk pemimpin-pemimpin yang faham tentang perjuangan rakyat. That's why kita kata kadang-kadang orang tak faham. Dia nak compare pemimpin sekarang dengan pemimpin zaman-zaman dulu yang suka bermewah-mewah. Tapi kita kena ingat, orang yang bila dia terlalu lama dengan kuasa pun dia akan hilang dalam kuasa tu. Kita kena faham tu. So, absolute power corrupts absolutely. Satu benda. Tetapi bila kita terlalu lama dalam satu kuasa, kita akan hilang pertimbangan kita sebagai seorang manusia. Dari sebab penting juga bagi saya kalau sekiranya kita boleh limitkan jawatan Perdana Menteri itu hanya kepada 2 penggal. Macam Amerika lah, dia buat presiden, 2 penggal saja. Banyak lagi negara lain yang buat macam tu lah. Bagi saya agree. Because the longer someone in power, of course, kita kata banyak contribution dia boleh buat dan sebagainya, benda itu begini. Tetapi, akan datang masa, manusia tetap manusia, tuan-tuan. Dia akan terpesona dan terpana. Dan juga Masih Abang Azmi. Dan juga terjatuh, even saya, kepada godaan-godaan. Dan juga tawaran-tawaran. Bukan saya kata semua, mungkin ada yang tahan daripada godaan-godaan tersebut. Kadang-kadang dia tahan, orang bawah dia tak tahan.
kuasa, tahta, wanita, harta, benda-benda macam ni adalah cubaan-cubaan dan dugaan-dugaan yang akan menentukan sama ada kita boleh berjalan di jalan yang benar atau tidak. Sebab itu saya selalu kata, kadang-kadang benar. Dia bukan nama. Kita letaklah nama Islam. Pada nama kita letaklah Islam. Iswardi Islam. Al-Mu'minun. Al-Semariani. Ustaz Dr. Profesor Iswardi Al-Semariani. Title Ustaz tu. Profesor, Doktor. Kan? Belanda Al-Semariani. Title tu tidak menjamin. Ustaz itu tidak menjamin. Pakaian saya tidak menjamin bahawa kita akan selamat daripada dugaan-dugaan dan cubaan-cubaan. Tak ada jaminan. Sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW, 3 golongan pertama yang akan masuk neraka. Ada 3 golongan ni, golongan yang pertama masuk neraka. Kita ingat orang kafir ke, kan? Musyrikun. Tak. Antara 3 ni. Siapa dia? Alim ulama. Baca hadis ni. Hadis sahih. Alim ulama antara 3 golongan yang akan awal masuk neraka. Kenapa pula alim ulama? Bukan. Baca sebab apa? Kerana dia ada ilmu tu, tetapi dia mengambil ilmu itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kerana dia nak orang puji dia. Hebat ni. Tinggi ilmu dia. Dia ulama kan? Ulama. Takkanlah ulama tu tak buat salah. Allah kata antara yang awal masuk neraka ni, salah satunya alim ulama. Sebab tu dia ada satu istilah ulama su', ulama jahat. Ulama jahat ni ada istilah dia. Dia ulama, dia ada ilmu, dia tahu Quran baca. Kita baca Fatihah pun salah. Dia baca Fatihah perfect, tuan-tuan. Contoh. Tajwid perfect. Hukum hakam tahu semua. Tapi tahu tak sama dengan memahami. Kita tahu tak boleh memandu 110 km sejam. Sebab tahu, dah tulis kat situ signboard 190 limit. Kita dah belajar undang-undang 110. Kita tahu. Daripada segi knowledge kita tahu. Tapi lenjan juga 200 km sejam. Kenapa? Tahu tapi tak faham. Kalau kita faham, kita tak akan buat kesalahan tu. Kita tahu khianat itu adalah perbuatan yang salah. Tapi kita khianat juga kerana apa? Kerana kita tak faham. Kita baca hadis tentang khianat. Kita baca ayat Quran tentang khianat. Betapa orang yang khianat ini akan dibagi balasan Tuhan di dunia dan di akhirat. Dia bukan akhirat je, dekat dunia pun kena, tuan-tuan. Macam mana pas khianat kita 2015 dahulu. Seawal 2008, ada orang kata bahawa arahan supaya tukar kerajaan. UG kalau kita ingat. Fitnah. Kalau kita suruh kupas, orang-orang PAS ni, kupas tentang ayat fitnah. Boleh cerita 1 hari 1 malam lah. Tentang fitnah ni, tuan-tuan. Fitnah daripada segi makna, daripada segi harfi, daripada segi istilah, daripada segi syariah dia, daripada segi undang-undang. Dia boleh sarah panjang. Ya. Tetapi adakah syarahan itu sampai dekat hati dan memahami? Saya tadi sebut tadi dalam live saya dengan geng-geng lawyer tadi kan. Orang yang fitnah tu pun belajar juga, yang perempuan tu kan. Dia belajar juga, dia punya degree kalau dalam ilmu wahyu. Maksudnya agama lah, senang cerita. Saya kata, dia ada beza mengkritik dengan memfitnah. Hanya kerana the first statement tu benar, tidak bermakna the second statement tu benar. Section 499 Kanun Keseksaan. Dia punya hukuman di bawah Section 500 Kanun Keseksaan, Penal Code. Ada. Dan kita orang berbincang dengan lawyer tadi, kita kata macam ni lah. Lepas ini, kalau tuan-tuan ada tampak rakaman-rakaman video-video fitnah ini, rekod, buat laporan polis. Katakan yang ini adalah satu kesalahan fitnah jenayah, criminal defamation dipanggil. Di bawah Section 499 dan dia punya hukuman di bawah Section 500. Kanun Keseksaan. Sebut macam tu je. Sebut kat mana berlaku, kat mana anda lihat, siapa dia, kalau boleh jumpa data-data tentang dia, buat laporan. Itu memang satu kesalahan jenayah. Kalau tak, sebab civil tak boleh. Civil orang yang kena fitnah. Kalau dalam kes ni Nurul Izzah lah, dia yang kena saman. Kita tak boleh saman. Tetapi dalam kriminal, kita boleh buat aduan. Kita nampak itu sebagai fitnah. Kita boleh start, boleh instigate, boleh memulakan, laporan tersebut untuk dilakukan.